Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan. Salam laka baru-baru pintar jawab bersih sagaduri-sagaduri laya wanakkam. Semina kharmani hauma haibalikum ana bilar. Syukran marairan warin inturan umunda isyaran tachau. Saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka tampil lestari pada hari ini untuk memberikan pandangan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selaku Perdana Menteri Malaysia. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, saya melihat kepada catatan dalam Facebook Datuk Seri Ismail Sabri. Hari ini, malam ini, Datuk Seri jangkakan Chelsea menentang MU. Pelbagai netizen memberikan pandangan, kritikan, reaksi yang pelbagai berkaitan dengan apakah yang telah dicatatkan ataupun di-highlightkan dalam Facebook Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Saya banyak kali telah berikhtiar untuk memberi pandangan kepada kerajaan dan saya tidaklah bias kepada pembangkang atau kerajaan, tidak berpihak. Saya seorang yang sangat-sangat aktif daripada kepimpinan Datuk Najib, Tun Mahathir, kemudian Pakatan Harapan, kembali balik Tun Mahathir, kembali balik Pakatan Harapan, kembali balik Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan sekarang Kerajaan Keluarga Malaysia, Kerajaan Datuk Seri. Kalau saya menjadi Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri, perkara pertama yang saya akan lakukan adalah untuk menyantuni permasalahan rakyat akar umbi. Tuanku Sultan dan Raja-Raja, tuanku di Istana Negara telah banyak kali memberi peringatan kepada Datuk Seri sebagai Perdana Menteri dan juga Jemaah Menteri berkaitan pentingnya untuk menyantuni rakyat better. Rakyat better tu maknanya tuanku menzahirkan bahawasanya rakyat Malaysia ini adalah rakyat tuanku. Tuanku tidaklah boleh turun padan dan laksanakan kerja wakil rakyat sebab tuanku adalah ketua negara, sultan dan raja. Ketua negara yang buat kerja, yang menjalankan tanggungjawab adalah wakil rakyat, adun dan ahli parlimen, termasuk Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Jemaah Menteri. Namun dalam kes krisis disebutnya kenaikan harga barang ini krisis, sangat-sangat besar krisis ini, sangat serius. Datuk Seri tidak boleh memperlihatkan kegembiraan sangat walaupun memang dalam keadaan Datuk Seri pun ada perasaan, memiliki perasaan, tetapi Datuk Seri perlu ingat yang mana rakyat di akar umbi mengikat perut. Datuk Seri, gaji Datuk Seri sebagai Perdana Menteri kemungkinan 100,000 ke atas. Itulah yang kami lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin pada ketika itu dalam 96,000, 98,000, 101,000, ya. Gaji Menteri Kewangan 96,000, ya. Syed Saddiq pun pernah mendapat gaji sebagai Menteri Belia Sukan 60,000. Menteri, pelbagai kemudahan, kenikmatan pengiktirafan, layanan istimewa Datuk Seri lalui, termasuklah Menteri Jemaah Menteri, adun ahli parlimen. Ada juga pihak yang memperli rakyat negeri Melaka. Sebab saya berasal dari Melaka, saya NGO Melaka, saya sangat aktif membantu Kerajaan Persatuan Kajian Negeri, agensi-agensi keselamatan, dan pelbagai isu saya angkat dan perjuangkan, termasuk saya memberikan pandangan kepada kementerian, dan pelbagai idea saya juga pernah diambil dijadikan sebagai blueprint kementerian pada ketika Pakatan Harapan. Sebelum itu pelbagai pandangan saya berikan kepada Barisan Nasional dan sebagainya. Datuk Seri, permasalahan yang sepatutnya, kalau Datuk Seri, kalau saya lah menjadi Perdana Menteri Malaysia, yang pertama sekali saya akan tubuhkan satu jawatan kuasa di bawah saya sebagai Perdana Menteri, PMO, Prime Minister Office. Saya akan kumpulkan menteri, antaranya saya mahu melihat menteri KPN, kementerian dalam kementerian KPDN HEP, dan menteri itu, ya, akan dipanggil untuk bersama saya, termasuk ketua menteri dan menteri besar. Mesyuarat khas yang saya adakan sebagai Perdana Menteri adalah mesyuarat berkaitan dengan pengurusan krisis kenaikan harga barang, ya, yang tidak terkawal, dan kita jangkakan kenaikan ini akan berterusan.
ya, sampai mungkin 6 bulan, kita tidak pasti, atau setahun, sehingga parlimen dibubarkan, ya, kita tidak pasti. Tapi gaji-gaji jemaah menteri, ya, kalau pergi ATM machine, ya, masuk saja gajinya 100,000, 60,000, 90,000. Gaji rakyat 1,200. Ya, kalau ada pun 5-6 ribu isi satu isi rumah, ya. Tetapi komitmen mereka tinggi. Tidakkah Datuk Seri sebagai Perdana Menteri mempunyai perasaan dan mahu menyantuni? Jangan lepaskan tanggungjawab ini kepada Menteri Hal Ehwal Pengguna atau kementerian berkaitan, kerana saya tidak melihat jawapan-jawapan yang diberikan itu sangat-sangat menyantuni perasaan rakyat, sebab kata kunci yang digunakan, cara bercakap itu, saya dapat melihat kepada tidak mempunyai win-win, ya, situation di situ, menang-menang, lebih kepada menang kalah, ataupun kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan itu tidak menjamin penurunan harga barang ataupun kerajaan mempunyai solusi dan alternatif. Baik, saya sebagai Perdana Menteri, yang pertama sekali saya akan kumpulkan Ketua Menteri, Menteri Besar setiap negeri, panggil ke PMO, kemudiannya Menteri Kementerian Hal Ehwal Pengguna, dan saya akan bincangkan bagaimanakah caranya untuk kita mencari solusi, disebut ni long term and short term, untuk menangani isu kenaikan harga barang. Antara perkara yang saya fikirkan juga adalah di mana menetapkan kadar shilling, menetapkan harga kadar shilling bagi setiap barangan ini, dan penguatkuasa kementerian berkaitan dan pegawai-pegawai kerajaan mestilah turun padang seluruh negeri serta merta dan memantau pasar borong, hypermarket, supermarket, kedai runcit, meletakkan harga. Itu kadar shilling. Yang kemudiannya saya juga akan mengimport bekalan bahan mentah, keperluan ayam, ikan dan sebagainya, sayur, kalaulah tidak cukup di pasaran tempatan, untuk mengimbangi kenaikan harga barang. Kita bimbang kadang-kadang peranan disebutnya orang tengah, ya, mereka mengambil daripada pembekal ataupun pekebun, peladang, petani. Pemborong ini memainkan peranan, dan mereka inilah yang telah menyebabkan harga barang itu meningkat. Akhirnya saya akan memastikan supaya kita akan mencari satu, seperti mana saya sebut, kalaulah barangan itu sengaja tidak dipasarkan ataupun permintaannya tinggi, penawarannya rendah, itu ada unsur-unsur untuk memanipulasi harga barangan. Kalau itu wujud, kita akan ambil. Alternatif lain adalah import, untuk mengimbangkan semula barang-barang berkaitan, ya, dan harga barangan itu sudah pasti rendah sebab kita import dan membantu rakyat. Dan saya jangkakan pendekatan mengimport ini tidaklah untuk 2 tahun, 3 tahun. Sementara kita mahu mengawal ada pihak yang memainkan isu ataupun disebutnya salah guna kuasa, ataupun mereka sengaja mengambil untung dan sebagainya. Kemudian saya akan minta syarikat-syarikat konglomerat, ya, usahawan, entrepreneur, businessman, jutawan untuk melakukan CSR, ya, corporate social responsibility. Dalam keadaan ini, kerajaan juga berhadapan dengan masalah, termasuk rakyat akan rugi. Maka pelbagai stakeholder, khususnya jutawan, hartawan, mereka-mereka yang seperti Robert Koch, ya, seperti Syed Al-Bukhari, seperti mereka-mereka yang berjaya ini, kita minta menyumbang, membantu. Itu saya akan minta lah, dan kita akan highlightkan dalam mungkin media, RTM, syarikat-syarikat yang telah membantu, ya, berbilion-bilion CSR dari segi dana untuk membekalkan atau membeli barangan ini dan menghantar keluar bandar dan kawasan bandar kepada khususnya kumpulan B40.
Antara tindakan lain adalah saya akan menyarankan modul yang kita manfaatkan di Putrajaya iaitu PMO dibawa oleh setiap kerajaan negeri dan mereka mesti laksanakan satu jawatankuasa diwujudkan di peringkat kerajaan negeri oleh Menteri Besar dan Ketua Menteri, dan kita pasti ada esko-esko dan portfolio di kerajaan negeri menjalankan tanggungjawab, dan pemantauan itu mestilah dilakukan oleh Ketua Menteri dan Menteri Besar. Kemudiannya kita akan kuasakan satu tindakan kompound yang tegas kepada mana-mana pihak yang sabotaj atau sengaja menyorokkan barangan keperluan harian dan menaikkan harga. Ini tidak ada kompromi. Dalam masa yang sama, kerajaan juga akan membantu pihak petani, pembekal, pekebun melalui Kementerian Pertanian memainkan peranan untuk menjaga semua stakeholders. Dan saya akan memastikan supaya setiap hari kita buat disebutnya pemantauan oleh Perdana Menteri, mendapat input lah, seperti mana kementerian-kementerian ini dan Menteri Besar akan menyalurkan maklumat kepada pejabat Perdana Menteri berkaitan dengan kedudukan, apakah langkah yang telah diambil. Dalam masa yang sama, kerajaan juga akan memanggil pakar-pakar ekonomi. Sekarang ni isu krisis makanan, isu krisis kenaikan harga barang, isu krisis berlakunya disebut manipulasi ataupun berlakunya tindakan sabotaj ataupun disebutnya mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Maka saya akan memanggil beberapa pakar-pakar termasuk sesiapa yang mempunyai ilmu dan pandangan. Ini satu jawatankuasa lain. Dalam masa yang sama, saya sebagai Perdana Menteri akan mengambil input-input mereka dan bawa segera dalam mesyuarat bersama Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan juga Menteri Kementerian Hal Ehwal Pengguna, Menteri Besar dan Ketua Menteri, dan saya akan memanfaatkan pandangan-pandangan pakar-pakar ekonomi dan mereka-mereka scholars, professors, think tank yang sebenarnya pakar dalam bidang, bukan panggil semua scholars, professors, yang mana pakar dalam bidang ekonomi, kenaikan harga barang dan sebagainya. Dan press conference akan diadakan mungkin 3 hari sekali, kalau perlu sehari sekali berkaitan dengan isu. Mungkin Perdana Menteri bolehlah 3 hari sekali, tapi Menteri Kementerian Hal Ehwal Pengguna ini mestilah konsisten. Tetapi masalah sekarang Jemaah Menteri Datuk Seri, saya melihat dia tidak ada capability bercakap dan juga mencari kaedah yang terbaik, sensitif terhadap masalah rakyat. Sebab menteri ini, adakah dia pergi ke pasar, dia turun padang? Kalau saya jadi menteri, Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri, saya akan turun padang lah, pergi ke pasar, kawasan bandar, kawasan luar bandar, pantau barang. Saya nak beritahu pada Datuk Seri, saya pergi mahu membeli perabot, contohnya almari, contohlah, memang saya pergi pun perabot, kedai perabot dan sebagainya. Saya dipahamkan oleh pekerja atau penjual, dia tidak boleh menurunkan harga sebab harga perabot meningkat sekarang, harga barang semua meningkat. Jadi saya terpaksa beli dengan mahal. Begitu juga apabila saya mahu memperbaiki kenderaan saya yang rosak, spare part dan sebagainya, saya diberitahu tak boleh nak turunkan harga sebab sekarang ni memang harga barang meningkat. Baik, saya begitulah keadaannya. Bila kita pergi mana berurusan, rakyat berurusan dengan pelbagai pihak, khususnya peniaga-peniaga ini untuk membeli pelbagai barangan, inilah isu yang timbul. Jadi bagi saya, Datuk Seri, ini bukan al-fitnatul asyar min ahad. Kalaulah kerajaan Datuk Seri, tidak kiralah Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan sebagainya, apabila adun dan paling mahukan kuasa, merayu-rayu dengan rakyat, merintih-rintih. Tetapi bila dah dapat kuasa, inilah bagaimana Datuk Seri boleh keluarkan kenyataan dalam apa ini disebutnya Facebook. Malam ini Datuk Seri mengharapkan Chelsea akan menang menentang MU. Itu ialah Perdana Menteri pun ada perasaan, saya faham. Tetapi fahamilah perasaan rakyat.
Dan bagi saya lah eloklah ya kalau rasa sudah yakin untuk bubarkan parlimen, ya. Saya fahamlah situasi dan sebagainya, tapi apa pun bagi saya kita perlukan kerajaan yang kukuh, ya. Sebab bila kerajaan itu kukuh, menteri jemaah menterinya intelektual, ya, berkarisma, mempunyai blueprint matang, ya, tahu apa yang perlu dilakukan, yang fit, saya rasa mudah. Tapi kalau Datuk Seri latih jemaah menteri-menteri di kalangan mereka atas lompat parti ataupun mereka-mereka yang membantu setakat nak menyelamatkan kerajaan dan sebagainya, inilah jadinya bila menteri bercakap ni pun kita tengok dia tidaklah memperlihatkan kematangan, keseriusan, ya, maknanya seriusnya untuk menangani kes-kes. Apabila Pakatan Harapan menjadi kerajaan, masa itu berlaku juga kenaikan harga barang. Saya melihat Pakatan pun agak slow, tetapi saya sendiri membuat kertas kerja, menghantar proposal, cadangan, dan saya menasihatkan. Saya rasa YB Salahuddin pada ketika itu dia menjadi menteri, dan saya sendiri hantarlah cadangan-cadangan apa perlu dia buat. Saya yakin dan percaya dia dapat semua itu, dan dia pun buatlah tindakan bersama jawatankuasa dia sendiri dalam kementerian. Tapi apa pun saya dah hantar proposal dan sebagainya. Sekarang ni kepada BN dan juga kerajaan yang sedia ada, saya seorang yang hormat kerajaan government of the day. Saya tidak ada masalah. Saya tidak pernah berpihak kepada mana-mana individu, termasuklah kepada BN UMNO, Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Hakim Siang Lim Guan Eng, kepada Datuk Seri sebagai Perdana Menteri, Datuk Zahid ataupun bosku Tun Mahathir, tidak. Cumanya saya agak ralat. Saya pun berdoa lah supaya Malaysia ni kita dapat satu kerajaan yang lebih stabil, lebih berkualiti. Bagi saya harapkan baik dalam BN UMNO, Pakatan Harapan, GPS, Warisan, Muda dan siapa sahaja mahu bertanding, berjuang, kita mahukan supaya wakil rakyat yang baharu, bukan mereka yang lama legacy. Ini masalahnya apabila orang lama ni dilantik sebagai menteri, dia punya cara bercakap, cara fikir, tindakan sangat-sangat tidak lestari, tidak fit, tidak signifikan, ya. Jadi saya harapkan seperti di Melaka, Barisan Nasional UMNO menang dengan muka baru, ya. Contohnya Datuk Dira, siapa ni, YB Akmal, Merlimau. Bagus tu. Saya sentiasa memberikan pandangan pada mereka dan saya pantau. Dan saya sebenarnya tidak bias kepada parti politik, ya. Sekarang ni yang menang di Melaka adalah BN UMNO. Jadi saya doakan je lah. Saya groom mereka. Mereka mau dengar, tak mau dengar, itu tidak penting bagi saya. Tetapi saya sentiasa memberikan pandangan. Tolong laksanakan manifesto, turun padang, jaga pengundi, setiap hari santuni rakyat mengikut kemampuan masing-masing. Jagalah kalau 11,000 pengundi di situ, ambil maklumat, ya, kontak nombor mereka, turun padang, jejaki mereka, pantau mereka, angkat masalah mereka. Jadi pilihan raya negeri Melaka yang ke-16 tidak ada masalah, atau pilihan raya umum yang ke-16 tidak ada masalah. Sebab semua undi memang kita pantau setiap masa, ya, termasuk rakyat di kawasan DUN dan Parlimen. Inilah kerja wakil rakyat. Dia bukannya masa kempen itu ataupun masa parlimen dibubarkan, DUN dibubarkan, barulah terkial-kial nak tolak kerusi roda, tampal jalan lubang, ya, orang sakit pergi ziarah dan sebagainya, ya, hantar beras, susu. Bukan masa itu saja. Sepatutnya dilakukan. Kalau saya jadi wakil rakyat DUN, saya akan buat begitulah, ya. Jadi mungkin satu hari nanti Allah akan bagi ruang dan peluang. InsyaAllah saya pun ada cita-cita nak jadi ADUN atau ahli parlimen. Ini cita-cita saya daripada tahun 1994, masa saya tingkatan 6. Sekarang ni umur saya dah 46. Tahun depan 47. Kalau ada rezeki satu hari nanti, insyaAllah saya sudah penat di akar umbi dan sudah sampai masanya saya mahu turun padang menjadi pemimpin. Sekala itulah yang Allah takdirkan. Kalau tidak, saya terimalah takdirnya. Setiap yang hidup akan mati, ya. Apapun bagi saya, Datuk Seri, yang ada di atas adalah Datuk Seri, ADUN dan Parlimen. Tolong lakukan terbaik. Saya buat video audio ini untuk memberi pandangan, dan saya minta Datuk Seri sebagai Perdana Menteri anggaplah ini serius. Kalau Datuk Seri tidak mahu serius, saya sudah melihat diri saya sendiri dan rakyat di akar umbi sudah ramai yang tidak berkenan dengan cara kerajaan menguruskan isu kenaikan harga barang, ya. Kita tak boleh letakkan perkara ini di bahu rakyat. Apabila menjadi kerajaan dan jadi wakil rakyat, memang kerja kerajaan dan wakil rakyat
menyantuni apa saja masalah termasuk COVID-19, termasuklah kenaikan harga barang, ya, termasuklah isu-isu jenayah dan sebagainya, termasuklah isu berkaitan dengan kos sara hidup, ya. Itu tanggungjawab kerajaan. Kalau tak boleh jadi kerajaan, letaklah jawatan. Jadi tak kira siapa pun, Pakatan Harapan atau Barisan Nasional, letak jawatan. Bagi muka baru, ya. Jangan duduk orang lama-lama legasi, pemikiran pun macam ni lah. Jadi apa pun bagi saya hormat Datuk Seri sebagai Perdana Menteri, saya hormat Akta Polis 97, saya hormat Tuanku Sultan Raja Jenderal Melayu, saya faham negara ini bukan negara ini adalah negara demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, kita bukan authoritarian regime komunis militer. Tidak perlu menggugut, menjumutkan ataupun secara langsung atau tidak langsung membaling batu sorot tangan semuanya. Apa pun saya lakukan terbaik, lihatlah jari saya. Ini tandanya mengundi, ya, menjalankan tanggungjawab. Tolonglah santuni rakyat. Saya pun pesan kepada pihak-pihak yang tidak senang dengan Barisan Nasional UMNO menang. Bagi saya kalau Pakatan menang, BN menang, itu rezeki masing-masing. Tidak perlu perli. Bukan masalah rakyat negeri Melaka. Rakyat negeri Melaka mengundi BN UMNO, sebab itulah harga naik dan UMNO BN cuci tangan lepas. Jangan perli macam tu. Bagi saya begini, Pakatan naik pun perkara yang sama. Harga barang akan naik juga. Jadi isunya adalah kita, kalau hati kita bersih, jiwa kita bersih, kita mesti memberi pandangan kepada kerajaan yang sedia ada. Termasuk Ketua Pembangkang. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat apa? Perdana Menteri buat apa? Ketua Pembangkang ada peranan. Perdana Menteri ada peranan. Tidak perlulah bila Datuk Seri Anwar dah jadi Perdana Menteri baru nak buat kerja. Begitu juga Perdana Menteri dah jadi, Yang Muhammad Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dah jadi Perdana Menteri, buat kerja apa lagi? Kalau saya duduk situ Datuk Seri, saya bukan cakap apalah, ya, saya bukan berangan bercita-cita besar lah. Tak adalah nak jadi PM. Tapi kalau saya duduk atas tu, macam-macam saya buat secara serius. Sangat serius saya pandang setiap isu tu, ya. Mencegah rasuah, lagilah saya suka, ya. Kalau saya dapat portfolio itu, memang tak ada siapa yang saya benarkan melakukan rasuah. Kalau lakukan rasuah itu memang tidak ada maaf lah, ya. Saya akan bantah habis-habisan. Itulah. Apapun bagi saya, sebagai rakyat biasa, saya telah memberikan pandangan sangka baik. Ya, jangan dengan pandangan si kitol, ya, asal dengki anak iri hati cemburu dengan saya. Itu perkara biasa lah. Ya. Buat yang terbaik Datuk Seri. Syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.